أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari yang berbahagia ini, hari Jumaat penuh barakah yang kita doakan Allah terima amal kita pada minggu ini, pada hari ini dengan penuh pengharapan agar Allah terus memberikan perhatian kepada kita. Dan pada hari ini kita ingin meneruskan halaman 317 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz Fas insya-Allah selalu sihat insya-Allah. Alhamdulillah ya, kita doakan bersama pada tuan-tuan yang berada di rumah untuk terus ya istiqamah bersama Al-Quran, dan insya-Allah pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 317. Mari kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita lihat apakah sinopsis ringkasan halaman 317. Bermula daripada ayat yang ke-77, kita akan melihat kepada bagaimana ditenggelamkan Firaun, ya, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel untuk menyeberang kepada Lautan Merah, Laut Merah, dan bagaimana Firaun ditenggelamkan dan nikmat Allah yang diingatkan kepada Bani Israel agar terus berada pada jalan hidayah. Kemudian kita sambung pada ayat 83 hingga 87, perbincangan Allah dengan Nabi Musa pada waktu yang telah dijanjikan, dan satu ujian yang melanda kepada Bani Israel ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa, ujian fitnah Samiri yang menjadikan patung anak lembu daripada emas yang dibawa daripada Mesir sebagai Tuhan. Inilah ayat 83 hingga 87 yang kita ingin baca bersama, memahami kandungan pada hari ini. Dan mari sama-sama tuan-tuan sekalian kita mulakan bacaan daripada ayat 77 hingga ayat 82. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita untuk tidak lupa berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah penonton, hari ini kita akan mula daripada muka surat ke-317. Jom sama-sama kita baca ayat 77 hingga 82 terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم
من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 77 hingga 82. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Sebentar tadi kita melihat kepada kisah semalam, kita sudah melihat kepada bagaimana Bani Israel ya bersama dengan rakyat Mesir dan ahli sihir ya, yang bersujud itu adalah ahli sihir, iaitu di kalangan orang yang berilmu lah pada waktu itu Ustaz ya. Mereka yang memilih, pasal orang lain mungkin tengok dia rasa wah ular besar, ular kecil, ular makan ular, itu saja yang mereka lihat. Tetapi orang yang berilmu pada waktu itu salah satunya adalah ahli sihir. Macam orang akademik zaman sekarang lah Ustaz ya, ataupun orang yang berilmu, dia tahu bahawa ada limitasi ataupun had kepada sihir ini. Tidak mungkin ada ular yang boleh makan ular dan habis ditelan. Itu tidak mungkin dibuat oleh ilmu sihir. Ilmu sihir hanya boleh menyilapkan ataupun mengelabui kepada pandangan kita, tetapi dia tidak boleh yang ini telan yang ini habis langsung ya daripada apa yang ada. Maka apabila berlaku kekalahan kepada Firaun tidak puas hati. Dia ingin membunuh kepada ahli sihir dan terus menyiksa kepada Bani Israel. Maka pada ayat 77, selepas beberapa masa, walaqad auhayna, sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, selepas beberapa lama itu, perancangan demi perancangan, tapi wahyu diberikan kepada Nabi Musa, an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr yabasa ya, iaitu pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah untuk membolehkan mereka berjalan dengan kering di laut itu ya, di Laut Merah. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, akan diikuti oleh Firaun dan tentera-tenteranya, dan tidak perlu bimbang akan tenggelam. Ini adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa secara spesifik ya, bukan kepada Bani Israel. Pasal khawatir kalau bercakap pada Bani Israel yang ada lebih kurang 500-600 ribu orang itu, mengikut pendapat daripada Hamka, sudah tentunya ada yang akan bocor rahsia Ustaz ya. Bila bocor rahsia sampai kepada tentera Firaun, memang kena katok kan, kena bunuh ataupun akan gagal perancangan tersebut. Jadi diberikan wahyu ini kepada Nabi Musa, diingatkan bahawa antara strateginya nanti gunakan tongkat yang ada itu, fadrib lahum tariqan, nanti akan ada jalan fil bahr yang kering ya, jalan di tengah-tengah lautan. Jangan takut ya, jangan takut, kamu jangan takut. Secara spesifik di tengah-tengah itu nanti darakan, itu maksudnya ialah satu disusuli, tapi darakan itu juga pasal ia berada, bila jalan itu mesti jalan di dasar lautan ya, di dasar lautan. Darka itu sesuatu yang tempat yang paling rendah. Wala tahsya, jangan kamu rasa takut ya. Satu takut takhafu, satu lagi wala takhsha ya, di mana takhafu itu takut nanti nak pergi, bila dah sampai ke laut ada dasar lautan, nak pergi rasa boleh ke ni kan, nanti mana-mana tahu di tengah-tengah nanti air datang balik, habislah. Bani Israel sekitar 500,000 juta, ini bukannya 5-6 orang Ustaz ya, nak dibawa ini bukan 5-6 orang, 500 hingga 600 ribu orang perlu bergerak sekaligus pada malam hari. Maka pada ayat yang ke-78, Firaun dengan bala tenteranya mengejar mereka. Mereka dapat tahu juga pasal ini bukan 5-6 orang, ramai ya. Mereka kejar ya, faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, iaitu mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Bila orang terakhir Bani Israel sudah sampai di sebelah sana menuju kepada Palestin itu, maka
tutup balik laut tersebut dan akhirnya tenggelam segala Firaun dan juga tentera-tenteranya. Ini adalah ketentuan susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Komentar Allah kepada Firaun, wa adalla Firaun ini sebenarnya sesat, menyesatkan kaumnya, wa mahada, tidak pernah pun dia membawa kepada hidayah, jalan yang lurus dalam kehidupan, walaupun dia menyatakan bahawa dia akan memimpin, menjaga rakyatnya, tetapi semua itu adalah propaganda untuk menyenangkan dirinya. Ya, istilah lainnya Ustaz ya, seperti apa sahaja kalau kita tengok piramid itu, sebenarnya ia adalah lambang seorang raja, seorang pemerintah yang sedang berdiri di atas tulang belulang kaum-kaum hamba pada waktu tersebut, termasuk Bani Israel. Ada yang banyak yang dah mati, meninggal pada waktu itu. Jadi Nabi Musa hadir ke Mesir itu, ya, kembali balik itu ada dua tujuan. Satu, menyampaikan mesej ketauhidan, dalam masa yang sama untuk menyelamatkan Bani Israel. Kita kena ingat bahawa Bani Israel ini siapa? Kalau Ustaz masih ingat lagi Ustaz, Bani Israel ini ialah asalnya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf yang datang ke Mesir 400 tahun sebelum itu jadi pemerintah, jadi yang inilah yang jadi pegawai ataupun menteri keuangan. Nabi Yakub, keluarganya semua datang ke sana. Mereka aman damai. Tetapi bila dah tak ada pemerintah, tak ada orang di atas sebagai kepala, maka habis ketauhidan, ya, dan dia menyebabkan dulu umat Bani Israel ini menjadi orang-orang penting, ya, tetapi akhirnya mereka menjadi hamba dan cara hidup mereka pun terikut-ikut dengan kesyirikan yang berlaku di Mesir. Itu sebabnya peringatan daripada Allah pada ayat 80 itu kita perlu beri perhatian, kerana ia ada kaitan juga dengan kita. Maksudnya kalau dalam sebuah negara, kalau kita ini tidak perjuangkan hidayah, akhirnya kita boleh jadi hamba, ya, dan akhirnya apa, orang yang jadi ketua itu kalau dibawa kesyirikan, dia akan memberi kesan kepada rakyat-rakyatnya. Ini yang berlaku, ya, di mana kita kena faham ini adalah elemen politik di dalam sesebuah negara di Mesir, tetapi ia bukan sekadar negara Mesir, ia juga kepada semua negara. Maksudnya ialah kalau pemerintah tidak jaga akidah, ya, ditukar oleh orang-orang yang tidak menjaga akidah, itu adalah saat yang amat bahaya. 400 tahun saja Ustaz. 400 tahun saja sudah cukup untuk menyebabkan Bani Israel yang membawa akidah yang baik ini turun, dan akhirnya mereka ditindas, mereka diazab dengan pelbagai perkara. Jadi nikmat yang Allah berikan inilah yang kita nak baca sekali lagi pada ayat 80. Silakan Ustaz. Insya-Allah, ilmu politik itu telah disebut dalam Al-Quran. Dan bagaimana keadaannya, tinggal lagi kita macam mana kita nak mencungkil, kita nak mengaplikasi dalam kehidupan kita. Mengambil pengajaran daripada ayat yang ke-80 pula Ustaz. Saya baca dahulu ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Ya Bani Israil qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat طور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-80. Wahai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu daripada musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sina, ya, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepadamu manna wassalwa. Ada 3 perkara di sini yang kita boleh ambil perhatian, iaitu Allah mengingatkan pada Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu. Ini adalah satu nikmat yang besar.
Allah selamatkan mereka itu bukan sekadar tidak diazab tetapi diselamatkan dengan hidayah Ustaz. Itu yang paling berharga lagi ya. Diselamatkan oleh Nabi Musa dengan membawa hidayah. Itu adalah satu nikmat yang perlu diingati, dan kalau kita juga dapat hidup di sesebuah negara dengan aman dan dapat beriman, itu sebenarnya adalah satu nikmat yang besar ya. Diselamatkan daripada musuh kamu dan diambil perjanjian. Yang kedua adalah diambil perjanjian daripada mereka Bani Israel itu di kanan gunung Sinai itu. Perjanjian yang melambangkan apa? Melambangkan bila Bani Israel berjanji dengan Allah, Allah berjanji dengan mereka, ini adalah sebagai satu keselamatan, satu perjanjian untuk keamanan, keselamatan ke hadapan pada masa-masa akan datang. Syaratnya apa? Syaratnya kita kena tunaikan janji. Ini mesej kepada Bani Israel. Dan yang ketiganya, dalam ketika mereka dah sampai nak balik kampung balik ke Kanaan di kawasan Palestin itu, pada waktu itu mereka tak dapat masuk lagi Ustaz ya. Mereka tak dapat masuk lagi pasal mereka masih buat perangai lagi. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah itu dicakap pada Nabi Musa, engkau pergilah masuk, aku tak kami ni nak duduk nyenggeng je kan. Dia bila dia buat perangai begitu pasal dia ada mentaliti dijajah. Dia pernah menjadi hamba. Orang hamba ni Ustaz ya, dia punya daya untuk berjuang itu dia kurang sikit. Pasal selama ini dia tunggu arahan daripada Firaun je untuk dapat makan, minum. Jadi bila nak pergi memperjuangkan sesuatu kebaikan, dia rasa macam tak boleh kot. Dia selalu cakap tak boleh, kita ni lemah, kita ni siapa. Itu adalah mentaliti orang yang telah dijajah ataupun dihambakan. Ya, tetapi bagi Nabi Musa telah dibina dalam sekolah elit Firaun ya, menjadi seorang minda pemerintah, minda berjaya, dengan sudah tentunya ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin inilah yang membawa mereka keluar daripada fixed mindset, ya, cara pandang yang beku kepada growth mindset, untuk kita bangkit, untuk kita membebaskan, kembali balik kepada kampung halaman. Jadi ketika mereka tak masuk itu, mereka berada di kawasan Teh Ustaz ya, kawasan yang mereka berlega-lega itu 40 tahun. 40 tahun. Dan apakah nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Manna wassalwa. Ya, manna wassalwa ni katanya manna ni macam madu Ustaz ya, macam benda manisan. Dia di pagi-pagi tu dah keluar dekat hujung-hujung tumbuhan, dan salwa ini adalah seperti burung puyuh katanya. Ya, madu lebih kurang begitulah, tapi bukan madu dia keluar macam tu ya. Madu yang ada, makanan yang bagus ini dibekalkan kepada mereka, Allah turunkan. Dan Allah kata pada ayat yang ke-81, makanlah daripada perkara yang baik-baik, ma razaqnakum wala tatghaw fih, ya, iaitu jangan melampau padanya. Jangan ambil banyak-banyak makanan yang ada ataupun kedekut nak bagi kepada rakan lain. Itu adalah tarbiyah pendidikan pada mereka di kawasan Tih ataupun di kawasan mereka berlega tersebut. 40 tahun. Nabi Musa meninggal waktu ini Ustaz. Nabi Musa meninggal pada waktu ini, sempat meninggal, tapi kita masih lagi dalam kisahnya ini, di mana Allah menyatakan fayahilla alaikum ghadabi, jika kamu melampau ya dengan rezeki yang ada, maka kemurkaan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, siapa yang mendapat kemurkaan daripada Allah, maka dia telah binasa ataupun akan direndahkan. Maksudnya Bani Israel ini direndahkan kerana dia melampau. Sama mesej kepada kita. Kalau kita melampau ya, bercakap tentang rezeki ini, nak kumpulkan macam-macam ya, nak kumpulkan, kalau boleh nak semua harta, projek adalah untuk saya, kaya dalam akaun untuk saya tak nak derma kepada orang lain. Itu akan menyebabkan umat Islam ini sendiri akan hawa ya, akan jatuh nilainya. Tetapi kalau kita bertaubat ya, tidak buat perkara tersebut, ini janji Allah ayat 82, wa inni laghaffarul liman tab, ya, siapa yang benar-benar ya, Allah ini benar-benar memberi taubat kepada siapa yang bertaubat, yang beriman, yang beramal soleh, dan kemudian dia akan sentiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab kedekut, gelojoh ini satu perkara yang Allah beri highlight pasal Bani Israel ini, dia nak naik dah ni, dia nak beriman, dia akan naik. Tapi cabaran naik Ustaz ialah apa? Gelojoh dan juga melampau. Ya, bila jadi pemimpin akhirnya melampau, jadi macam Firaun, nak jadi gelojoh balik semula. Nak dapat harta, nak dapat pangkat, dan nak dapat
penghormatan yang melampau. Ini ingatan Allah pada Bani Israel sebelum dia naik ya. Bila dah naik nanti susah nak diingatkan. Susah nak diingatkan, dan itu yang berlaku sekarang ini bila orang Yahudi dia dah naik, dia dah menunjukkan kedegilan dia semula. Jadi ini panduan untuk kita lihat apakah perkataan pilihan pada hari ini. Iaitu yang pertama kita lihat pilihan perkataan kita adalah khasyia, ya, takut ataupun gentar. Allah ingatkan pada ayat 77 pada Nabi Musa, jangan takut, jangan gentar kepada perancangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan ini 48 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan bagaimana kita nak jadi orang yang tidak gentar? Awal surah Taha ada menyatakan, ya, iaitu apa? Iaitu Quran ini, kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang ke 3, ya, illa tazkiratan liman yakhsha. Makin kita banyak membaca Al-Quran, kita akan jadi orang yang takut kepada Allah, bukan takut kepada selain daripada Allah. Jangan takut pada ombak badai kehidupan, ya. Nabi Musa jangan takut kepada Firaun ataupun ombak laut merah tersebut. Memang takutlah ustaz, ya, sebenarnya. Tetapi bila ada Quran, bila ada Tuhan, bila ada Allah, maka ia membina keyakinan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin kena confident, ya, kena yakin dengan Tuhan, barulah dia boleh memimpin dengan sama dengan baik 600,000 orang marching, ya, ingin berjalan pada waktu malam menyeberang Laut Merah menuju ke Kanaan, Palestin untuk kemenangan. Kita tengok apa yang berlaku bila mereka dah sampai ke sana. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Sadaqallahul Azim. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman, khususnya orang-orang yang beramal soleh, kemudian dia tetap berada dalam keadaan mendapat petunjuk. Masya-Allah, tabarakallah. Inilah ayat terakhir yang Ustaz Faz dah tadabbur bersama-sama dengan kita tadi, bahawa penting sangat kita untuk sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keampunan tadi Allah beri pula kepada kita petunjuk dan kasih sayangnya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebenarnya Ustaz bila Ustaz baca ayat ini, saya teringat mengapa ayat ni ada selepas bercakap mereka ni dah menang kan. Rupanya salah satunya Ustaz, ya, bila orang berada dia dalam menuju kepada Palestin itu, mereka ni hamba. Hamba ni dia tak pernah dapat macam-macam. Bila dapat macam-macam itu, dia boleh ada kemungkinan tatrau, kan, katakan orang tu biasa-biasa, bila naik jadi seorang pemimpin, dia boleh wah banyaknya duit, kan, ini masa untuk aku kaut segala-galanya. Tapi Allah ingatkan, sila bertaubat, ya, sila beriman, sila beramal soleh, Allah akan pimpin untuk kemenangan. Kalau kamu melampau, kamu akan kalah. Bersedia je kamu naik, lepas tu kamu kalah, lepas tu orang lain naik, kamu pun buat hal sama, kamu akan kalah. So Allah tukar je seseorang yang patut menang dalam memimpin dunia ini. Itu yang kita penting diingatkan ayat ini Ustaz, ya. Masya-Allah. So kita jangan melampau sahabat, jangan melampau, jangan gopoh gapah, kerana kita sentiasa dapat ketenangan insya-Allah dengan petunjuk. Amin. Baik, sedikit tajuk hari ini berkenaan dengan huruf-huruf pembukaan surah yang berdasarkan kepada bilangan harakat. Maka bilangan harakat kalau kita lihat di slide kita,
dia kita buat pecahan kepada 3 bahagian, walaupun setengahnya ada yang meletakkan pada 4 bahagian, kita pilih 3 bahagian. Huruf pembukaan surah dibagikan pada 3 bahagian berdasarkan bilangan harakatnya, iaitu satu huruf daripada huruf pembukaan surah yang ada 14 tu, yang kita pernah sebut ada 14 huruf pembukaan surah, nassun hakimun qati'un ataupun qat'an lahu sir. 14 huruf tu, satu daripadanya alif dia baca tanpa mat, bahagian pertama. Bahagian yang kedua, 5 huruf daripada 14 huruf itu dibaca dengan kadar 2 harakat saja ataupun mat tabi'i, seperti mana hayyun tahur. Hayyun tahur dihimpunkan dalam rangkaian kata itulah ha ya ta ha ra, maka itu dibaca dengan 2, ha ya ta ha ra, han dibaca dengan 2 harakat. Dan bahagian yang ketiga, baki daripada 14 huruf itu yang dihimpun dalam rangkai kata kam asal naqas ataupun sanaqussu ilmak. Banyaklah rangkai kata ada yang letak naqasa asalukum. Okey, yang mana yang ketiga 8 huruf dibaca dengan kadar paling panjang 6 harakat. Kaf contoh, mim. Ini saya baca secara single-single lah. Kalau bila dah baca ayat Quran tu, huruf pembukaan surah kita sambung-sambung lah. Walaupun sambung, kita tetap membacanya secara potongan-potongan huruf, kerana kita tidak menyebut barisnya, kita tidak menyebut baris atas baris bawah, kita hanya menyebut asmaul huruf, nama huruf tersebut, dengan dimatikan huruf yang terakhir. Walaupun kaf di situ, tapi ejaan dia kaf alif fa, fa itu dimati, kaf ha ya, contoh yang kita baca dalam awal surah Maryam pada tempoh hari. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, berkongsi tadi tentang huruf muqattaah. Masih lagi kita berbincang huruf muqattaah ini untuk kita menghargai kepada ayat Ustaz ya. Dia tetap juga satu ayat lah, walaupun hanyalah alif lam mim, tapi digelar ayat juga ya, sebagai satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita rasa kagum ya. Salah satunya bila pendapat daripada Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, bila melihat huruf muqattaah ini kita kena ada sikap merendah diri Ustaz kan. Jadi di situ sahaja pun, walaupun dalam bentuk yang kita tak faham, kita boleh belajar sesuatu, iaitu bina sikap bahawa saya ni tak sabar, saya ni tak bersyukur, tak pengasih, penyayang, kerana saya ini kurang ilmu berbanding dengan Allah Maha Sabar, Maha Bersyukur. Jadi di situ menyebabkan kita insya-Allah akan dapat bantuan, sebagaimana Nabi Musa selalu berdoa dengan Asmaul Husna, maka sentiasa dapat bermunajat bantuan demi bantuan, dan salah satu bantuannya menyeberang laut merah. Bila sampai ke sana, apa yang berlaku? Ayat 83 kita ingin baca sehingga ayat 87. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita meneruskan bahagian kedua muka surat yang ke-317 ini, yang berbau pada ayat 83 hingga 87. Jom sama-sama kita teruskan bacaan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن
ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. صدق الله. Allahul Azim. Gitulah bacaan daripada ayat 83 hingga 87. Kali ini sudah menyeberang Ustaz ya. Sudah menyeberang di sebelah lautan sana. Jadi apakah yang berlaku dalam season ya, musim 2, musim 3 nanti kita akan lihat sebenarnya salah satu daripada sifat Tara yang berlaku pada Bani Israel ini, dia sampai saja Ustaz ya, sampai saja ke seberang sana tu dia nampak ada orang menyembah berhala. Dia cakap pada Nabi Musa, buatkan macam dia orang tu. Kan. Itu satu lagi lah ya, bercakap tentang Tara itu, iaitu mereka ini bila ada mindset jiwa seorang yang pernah menjadi hamba, mereka duduk di Mesir dah lama tengok orang menyembah berhala, patung kucing lah apa sebagainya Ustaz kan. Jadi mereka terpengaruh walaupun mereka asalnya adalah beriman kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia minta kepada Nabi Musa, tolong buatkan. Jadi Allah ingatkan kepada Bani Israel pada ayat 82 tadi, Allah boleh mengampunkan, syaratnya mesti beriman dan buat baiki amal yang ada, nanti Allah akan beri petunjuk dan Allah pimpin kepada kemenangan. Sampai di sana ya, sampai di sana di seberang sana itu mereka ataupun Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kaumnya ya, bersama dengan kaumnya. Jadi ketika Nabi Musa memimpin itu pada ayat 83, dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa ya. Ceritanya Ustaz ya, Nabi Musa pergi berjumpa itu, tapi Nabi Musa cepat sangat pasal Nabi Musa ni amat rindu nak bertemu Allah SWT. Dia bila orang rindu ini, dia punya kecepatannya lain macam Ustaz. Betul. Ya, dia semangat datang ke masjid, semangat untuk ikut My Quran Time. Bila dah rindu kepada Quran, dia lain daripada orang yang alamak kena datang lagi dengar Quran lagi contohnya kan, dia akan jadi lambat, slow ya. Jadi pengikutnya ini belum dapat catch up ya, ikut kepada Nabi Musa. Jadi Allah tegur kepada Nabi Musa ya, apa yang menyebabkan engkau ni makin cepat ni ya Musa ya. Pertanyaan ya Musa di hujung itu melambangkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bercakap kepada Nabi Musa. Balas Nabi Musa pada ayat 84, itu mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar engkau redha padaku. Niat Nabi Musa pergi awal itu, segera itu, pasal mereka tu ada je dekat belakang tu, dia sedang ikut kepadaku ya. Dan wa ajiltu, aku cepat ini, ilaika rabbi litarda, kerana aku nak engkau suka, redha kepada aku. Pasal Nabi Musa dah rindu pada Allah nak bercakap ya. Jadi bila segera itu maksudnya harapnya Allah redalah, pasal bersegera, bersemangat untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya bersegera dalam memimpin ini Ustaz ya, rupanya ditegur, ada kesan sampingan. Bila katakan kita nak buat kebaikan, katakan kita baca Quran 31 juzuk satu hari, pengikut kita hanya mampu satu halaman satu hari, kalau kita cepat sangat, dia memberi kesan kepada si pengikut yang masih belum lagi mencapai tahap stamina kita, dia akan buat ya tercungap-cungap. Ketika tercungap-cungap itu iman mereka tidak kuat. Allah beritahu apa pada ayat yang ke-85, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Allah beritahu ya bahawa mereka tu ketika tercungap-cungap itu mereka mendapat satu ujiannya ialah As-Samiri. Siapa Samiri? Samiri adalah salah seorang daripada Bani Israel, tetapi mereka As-Samiri ini dia buat perangai. Maka bila Nabi Musa dah dapat maklumat tersebut, tak tahu detailnya apa, Nabi Musa balik ya, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa ya, marah dan juga dalam keadaan yang kecewa melampau-lampau
Kita baca sekali lagi ayat 86 ini untuk kita sama-sama melihat bagaimana betapa Nabi Musa ini kecewa dengan kaumnya. Baru sekejap je, tak lama pun Nabi Musa tinggalkan, kaumnya sudah buat perangai, padahal ini aku nak selamatkan dengan izin Allah, kita dah diselamatkan tadi oleh Allah daripada Laut Merah, tapi kau buat perangai lagi. Ayat 86 dirakamkan untuk kita jadikan sebagai panduan agar kita ambil pelajaran. Silakan Ustaz. Baik, kita nyambung bacaan pada ayat 86, satu ayat, lebih kurang ada 2-3 baris ini untuk sama-sama kita mengetahui rahsia ataupun apa yang dapat kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Masya-Allah. Auzubillahi minasyaitan. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. قال يا قوم ألم يعظكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 86. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Satu janji yang baik. Adakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu mengendaki kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Ini adalah perkataan-perkataan Nabi Musa. Maksudnya dah balik bermunajat. Kalau sebelum ini kena pergi jumpa Firaun, itu satu cabaran dalam kehidupan Nabi Musa. Tapi kali ini ketika mereka dah selamat dah, Firaun dah tak ada dah. Tapi rupa-rupanya yang menyakiti Nabi Musa dalam perjuangan dakwahnya adalah kaumnya sendiri. Ini adalah pelajaran untuk kita bahawa sebenarnya ibu, ayah, kalau kita nak ajak anak kita ke arah kebaikan, kadang-kadang anak menyakiti hati kita itu sebenarnya Nabi Musa pun disakiti, ya. Tetapi itu tidak menghalalkan ataupun melayakkan kita untuk putus asa pula. Kerana apa? Inilah ayat-ayat yang memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika membawa sahabat, ya, di Mekah itu pun ada di kalangan sahabat pun yang yang dah masuk Islam di Madinah itu yang membuat perangai, ya, yang tidak mengikut kepada apa yang telah dijanjikan. Jadi dalam ayat ini Nabi Musa mengingatkan, bukankah Tuhanmu telah menjadikan kepadamu suatu janji yang baik? Mereka sudah berjanji pun di sebelah di Janibi Turil Aiman, ya, di Gunung Tur di sebelah kanan itu dah berjanji Allah akan beri panduan dan akan bawa kepada kemenangan. Tetapi Nabi Musa kata, fa ahlaftum mau'idi, kamu tak ikut perintahku. Jadi Nabi Musa bercakap pada mereka, maksudnya mereka balas tak? Mereka balas. Ya, balasan mereka apa? Pada ayat 87 mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjian ini dengan kemahuan kami sendiri. Ya, perkataan mereka, ma akhlafna mau'idaka bimalkina ini maksudnya dengan kehendak kami, Ustaz. Dia kami ini macam terpaksalah buat, ya, terpaksa buat. Pasal apa? Walakinna humilna auzaram min zinatil qaum. Kami ni ada bawa satu perhiasan kaum. Waktu dekat Mesir itu, orang Bani Israel ni memang walaupun hamba tapi diberi kepercayaan. Simpan emas. Jadi emas yang mereka pegang itu mereka tak sempat patah balik, bagi balik kepada orang Mesir. Mereka bawa sekali disebabkan malam itu kan kena berangkut. Jadi kalau dia bagi kepada orang Mesir kata, "Afsal bagi pula ni. Ini mesti nak lari." Dia dah dapat detect. Mereka bawa sekali. Maka bila mereka ini orang yang amanah, mereka ini ingin beriman, tapi dalam diri mereka ada rasa bersalah, Ustaz. Rasa ini bukan harta kami, ini harta haram, ini tak boleh kami gunakan. Maka faqadhafnaha fakadzalika alqasamiri. Apa maksudnya?
maka kami melemparkan daripada jauh. Qadhaf ini maksudnya lempar daripada jauh, tapi kalau as-samiri alqa, Ustaz. Alqa tu maksudnya lempar daripada dekat. Ya. Mengapa lempar dari dekat? Pasal Samiri ketua projek apa? Projek ini yang kita nak bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Ya. Mengejutlah. Mengejut Ustaz ya. Di mana mereka dipengaruhi oleh seorang pemimpin sesat, ya, namanya As-Samiri. Pasal dia kata pada mereka, kamu ni ada harta haram, macam mana nak menjauhkan daripada perkara haram ini? Samiri kata, balingkan emas itu. Dan Samiri pun tunjuk sekali contoh tersebut, tapi rupa-rupanya itu ajaran sesat yang perlu kita belajar. Jangan sampai kita ni bila rasa tawadhu' ataupun wara', tanpa ilmu yang betul, kita yang nak beragama pun boleh dimanipulasi oleh pemimpin ajaran sesat seperti As-Samiri yang boleh berlaku pada zaman ini. Yang itu kita akan lihat sambungannya nanti, tapi kita tengok dahulu resolusi hari ini. Iaitu yang pertama, kita nak memanfaatkan rezeki yang ada. Jangan melampau batas agar kita tidak dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bina identiti teguh dalam beriman. Jangan terikut-ikut trend buruk sebagaimana Bani Israel itu, dia nak minta berhala lah, kemudian dia ikut cakap pemimpin ajaran sesat As-Samiri. Ini yang kita kena jaga-jaga walaupun kita nak mencari agama. Yang ketiga, berhati-hati dengan manipulasi kepada keinginan beragama yang ada pada diri kita, dan itu yang kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami petunjuk ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami jalan untuk sampai kepadamu ya Allah, jalan untuk sampai kepada keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bersikap melampau ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bersikap gopoh-gapah ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada bersikap yang bercanggah dengan apa yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah. Berilah ketenangan kepada kami ya Allah, tenangkanlah kami dengan Al-Quran Karim ya Allah. Bilakah setiap apa yang kami baca dan setiap ayat yang kami baca dan setiap ayat yang kami belajar ya Allah benar-benar masuk dalam hati-hati kami untuk kami beramal dalam kehidupan kami, dan ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Berilah kasih sayang kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengampunkan kita Ustaz ya, menjadi orang yang bertaubat seperti mana diingatkan pada Bani Israel pada ayat 82 sebentar tadi. Dan inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Saya menjemput tuan-tuan untuk terus menyumbang pada hari Jumaat penuh barakah ini. Kita gandakan lagi peluang pahala kita, kerana kita tahu bahawa sumbangan yang tuan-tuan hulurkan ini adalah untuk kita membawa generasi yang ingin berjuang. Kadang-kadang kita ada mindset tidak bebas ya, tidak bebas, tetapi dengan Al-Quran kita akan grow, kita akan bebas dan terus membebaskan diri kita daripada kehambaan sesama manusia kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini jam 10 dan pagi esok jam 6 pagi, dan insya-Allah kita akan menyambung dengan ulang kaji, dan selepas itu kita akan lihat apa yang berlaku pada pemimpin ajaran sesat As-Samiri, berjaya atau tidak, macam mana Nabi Musa menguruskan ajaran sesat dalam Bani Israel. Kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.